Scotts mengembara ke segenap pelusuk lautan demi mencari yang terbaik di dalamnya. Scotts DHA Gummies. Gummies lazat berperisa buah mengandungi DHA. DHA menyokong perkembangan otak. Scotts DHA Gummies. Sekarang didapati dalam perisa blackcurrant. Episod sebelum ini menyaksikan kesemua Wirazat telah melakukan cabaran memasak. Pelbagai reaksi serta gelagat yang dapat ditonton dan ada di antara mereka yang masih tidak serasi bersama dalam satu pasukan. Pada Wira-Wirazat yang berjaya menambah koleksi lencana Z, tahniah diucapkan dan bagi Haras dan juri tidak mengapa, tingkatkan lagi usaha anda berdua, okey? Kehidupan haiwan di darat dan lautan semakin terancam. Kadar kepupusan semakin meningkat. Sedangkan kita semua yang kejadian ini berkemungkinan besar disebabkan oleh kecuaian kita sendiri. Pada Wira-Wirazat, untuk episod kali ini, tugas dan cabaran anda adalah untuk menyelamatkan mereka. Generasi Z menyokong kecerdasan minda kanak-kanak yang dikuasakan oleh Scotts DHA Gummies. Memiliki daya ketahanan yang tinggi. Pengetahuan yang luas menjadi pegangan. Pintar dan tangkas dalam melakukan cabaran. Kesenian itu indah dengan kreativiti. Berdiri atas bakat sendiri. Tidak gentar dengan apa jua rintangan. Sains dan teknologi, sesuatu yang ingin diteruskan. Fokus dan konsistensi dalam apa yang dilakukan. Generasi Z, kami yang terbaik. Assalamualaikum semua Wira-Wirazat. Apa khabar semua? Baik. Siapa dekat sini pernah datang Aquaria KLCC? Saya. Wow, ramainya. Okey, Kapten nak terus bercakap pasal untuk episod kali ini. Generasi Z telah bekerjasama dengan Sleep with Shark Aquaria KLCC telah menyediakan satu pengalaman, orang katakan satu aktiviti yang sangat-sangat istimewa untuk Wira-Wirazat semua, iaitu tidur berhadapan dengan akuarium yang sangat besar dan boleh lihat jerung, penyu dan macam-macam lagi hidupan laut untuk satu malam. Yes. Untuk episod kali ini, Kapten nak tekankan bahawa 2 orang peserta Wirazat yang mengumpul lencana yang paling sedikit dari episod pertama sampailah episod yang hari ini akan menamatkan perjalanan beliau dalam generasi Z. Saya pun buat waktu tu alamak takutnya. Macamnya ni. Dalam mata aku dengan air sikit. Sebelum kita nak mulakan apa-apa aktiviti, dekat tangan Kapten sekarang ni ada 4 kad. Okey? Dan anda telah pun dibagi dalam kumpulan masing-masing, betul? Dan 4 kad ni ada watak ataupun nama kumpulan awak semua. Wakil perlu mengambil 1 kad yang tertera nama-nama haiwan daripada Kapten dan ini akan mewakili nama kumpulan mereka. Dari segi permakahan secara keseluruhan, Wirazat akan diberikan bintang sebagai ganjaran manakala mereka akan diberikan sampah sebagai hukuman bagi setiap tugasan. Perasaan saya bila datang ke sini mesti macam excited lah sebab nak pergi tengok akuarium, tengok jenis ikan. Sarah pernah datang waktu Sarah kecil. Tapi itulah Sarah tak ingat saat kecil sangat. Lepas tu bila nak pergi sekali, mak bagi alasan, kan dulu dah pergi. Tapi saya tak ingat satu benda pun. Abang, betul kenapa dia punya kulitnya kan? Dia macam bersinar. Bersinar, okey. Sebab sebenarnya kulit dia diperbuat daripada bahan yang sama dengan gigi dia. Bamboo shark. Sebab saya pun memang tak pernah dengar.
Dan bila dia tengok tu, shark ni mesti gigit orang ni. Pari dengan ikan jerung ni kita boleh kata dia satu keluarga. Dia ada ajar banyak jenis haiwan yang kita orang tak tahu pasal dia punya fakta ke apa. So memang lama jugalah dia punya tua tu sebab haiwan ni macam beratus-ratus kat dalam tu. Dream come true lah. Sebab waktu Sarah ikut Generasi Z ni untuk dapat macam benda-benda special macam ni yang kalau Sarah pergi sendiri tak akan dapat. Terdapat 4 kotak yang berisi hidupan laut dan setiap kotak mempunyai jumlah bintang yang berlainan. Semakin banyak bintangnya, semakin sukar untuk diteka. Wirazat perlu memasukkan tangan ke dalam kotak yang telah dipilih untuk meneka jenis hidupan laut yang ada di dalamnya. Dalam masa 1 minit, jawapan harus diberikan. Okey, sekarang ni kotak 3 bintang dan juga 4 bintang telah pun dibuka di bahagian depan. Jadi, siapa yang akan mulakan dulu? So kita orang start dengan kotak nombor 3. Bila saya masuk, tangan saya kat dalam kotak tu tiba-tiba rasa ada keras. Jadi bila saya tekan dia tu, cepat-cepat saya keluarkan tangan saya. Bila kat luar kan sejuk, tangan kita sejuk. Tapi bila masuk kat dalam kotak tu macam haba dia jadi lain disebabkan air dengan haiwan yang ada kat dalam air tu kan. So bila masuk kan macam jadi suam semua kan. Takut macam dia naik ke, dia lompat ke apa kan. Lakas, kerasan. Okey, dah. Kita orang takut juga tapi kita orang yakin juga. Macam 50% kita orang percaya, 50% kita orang nervous. Macam takut salah. So bila kita orang nak tengok tu, rupanya betul belangkas. Tapi nampak besar juga belangkas tu. Kita rasa sikit je. So betul kita pun tekaan belangkas. So kita orang rasa sangat happy. Semasa saya nak memasukkan tu bintang 4, saya rasa geli lah sebab benda tu bergerak. Saya tak tahulah apa. Saya nakkan cicak je biar awak kan. Takkanlah cicak boleh tinggal dalam air kot. Mestilah kena makan. Cepat. Weh, dia macam ikan. Awak tak pegang apa lagi. Okey, jadi tak apalah sekarang ni. Aish just gas udang sebab lagi-lagi pun dia slippery. Aish, awak jawab udang dan tadi Asfah awak jawab apa? Cicak. Cicak lembut. Sebenarnya ikan lah. Dia bamboo shark. Saya tak tahu pun. Lepas tu bintang yang kedua tu saya first saya pegang. Saya tahu ni apa ni. Rumpai laut. Rumpai laut ni. Ingatkan tu alga sebab dia macam luar dia plastik. Lepas tu dalam dia jadi isi macam bulat-bulat lah. Tak, dia macam benda yang bujur, yang lembut. Lepas tu kat dalam dia isi. Bulat-bulat. I rasa kita orang punya minda ni tak serasi. Sebab kita kan ada macam kita punya own feeling bila kita pegang kan. I rasa untuk Asfah, dia argue dengan Aish sebab Aish cakap coral kan. Coral dia bulat dan dia macam batu. Tapi untuk dia kata dia macam panjang dengan dia macam umpan laut. Gamat. Jawapan yang betul adalah gamat. Jadi Kapten minta maaf. Kenapa aku pegang gamat? Sebenarnya tu gamat sebab saya berbau tu tangan saya pun pelik lah bau. Dia tak menggigit, haiwan ni tak bahaya, Dek. Haiwan ni dia jinak aja. Kita tak berani pun masuk. Macam mana nak tahu kan? So lagi susah nak buat kerja. Awak tak nak masukkan tangan awak, itu bukan kita punya pilihan. Jadi apakah jawapan awak? Awak rasa apa dalam kotak tu? Ikan keli. Ikan keli. Apa tu? Jawapan yang betul adalah gamat. Kesiapan yang kita nak buat, kita orang tak nak beranikan tangan kita orang untuk masuk dalam kotak tu. Adam. Kalau kau takut, kau slow masuk. Kau cuba sentuh ada apa, kau sentuh tepi-tepi. Betul. Dengar cakap Lara tu, Adam. Boleh bagi arahan sebenarnya. Tapi bila dia buat je, ada tengok sama je. Masuk je. Masuk. Celah-celah. Celah-celah. Sebab Lara nak Adam masuk sebab Lara tak berani. So Lara cuba bagi kata semangat dekat Adam, harap-harap Adam dapat masuk. Ikan keli, kuda laut. Jadi sekarang ni awak berdua dijemput ke depan untuk tengok apa yang ada dalam kotak tersebut. Dalam kotak 4 bintang ni, ini adalah bamboo shark. Saya rasa macam terkejut lah boleh ada bamboo shark dalam tu. Kalau awak rasa awak nak jawab terus, awak bagi tahu. Bila Sarah masuk tu, Sarah tak kisahlah sebab Sarah tak ada geli-geli dengan binatang-binatang kat laut. Kecuali kalau benda tu rama-rama ke, kalau duduk kat taman rama-rama, mungkinlah Sarah jerit nak masuk dalam tu. Nak tolong juga? Nak tolong juga? Ya.
Pegang je, jangan lepas. Sebelum tu dia punya confident lah, duk gelak. Dan sekarang nangis, tawa. Macam nyampah dah juga sikit. Tapi itulah, kenalah sokong kan. Laras cuma nak overcome tapi hati Laras ada tercakap tak nak. Ke kanan. Cepat ke kanan. It's okay. Okey, masa awak dah tamat, jadi awak kena teka. Apakah yang ada di dalam kotak tersebut? Ikan. Ikan keli lah sebab dia macam flat body. Tu rasa macam ikan keli. Tapi bila waktu nak jawab tu, waktu yang last decision tu, baru saya perasan. Bila saya pegang depan dia, tak rasa pun macam ada misai. Haras! Cepat Aras, awak boleh tunjukkan keberanian awak tu Aras. Go Haras! Awak kena bawah lagi. Bawah sekali. Macam ni lah. Pegang. Apa dia? Waktu Sarah baru tengok pegang tu, Sarah pegang macam depan dia, lepas tu Sarah pergi ke belakang sikit, rasa macam yang tu kan. Sarah daftar tu, Belangkas. 100% Belangkas. Belangkas! Yes, Belangkas. Jadi Belangkas adalah jawapan yang betul. Okey, Wira Z, beri tepukan untuk diri sendiri dulu. Ya. Kapten nak ucapkan tahniah kerana anda semua berani juga untuk meneka apa yang ada dalam kotak tu. Walaupun ada yang tak berani, ada yang berani, tapi tahniah untuk anda semua. Okey, Wira Z semua dengar. Sampah-sampah yang anda tengah memikul sekarang ni, anda akan bawa sampah ni ke mana-mana selama 2 hari di Aquaria KLCC, okey? Wira Z semua, Kapten nak kenalkan, di sebelah Kapten ni adalah pegawai pendidikan di Aquaria KLCC yang bernama Cik Syah. Pada Wira Z, sekarang kita berada di stesen Aquarius, salah satu zon di Aquaria KLCC ataupun stesen pembiakan di sini. Kan kita dah tengok rupa jellyfish ni ataupun obo-obo, dia mempunyai rupa yang luksina. Jadi dia menyerupai atau seakan-akan plastik di dalam air. Disebabkan Malaysia adalah salah satu negara yang menggunakan plastik agak banyak. Jadi disebabkan itu kita nak bagi plastik awareness lah. Dan rupa dia yang seakan-akan obo-obo menyebabkan haiwan lain seperti penyu akan menganggap ia sebagai salah satu makanan. Mereka mungkin akan tercekik kerana memakan plastik ini. Yang ni first time Sarah belajar pasal obo-obo. Yang Sarah pernah belajar pun satu jenis je, yang immortal jellyfish tu. Kalau section obo-obo tu memang banyak memberi ilmu yang baru. Baiklah, Wira Z sekalian, kita akan pergi ke satu segmen yang nama game dia is Fakta Menarik tentang obo-obo. Terdapat 8 soalan dan setiap daripadanya diwakili dengan jumlah bintang. Setiap kumpulan perlu memilih 2 soalan dan mereka perlu menjawab dengan betul untuk mengumpul jumlah bintang tersebut. Tapi sekiranya gagal, seperti biasa, sampah akan ditambah lagi kepada mereka. Okey, jadi kita mulakan dengan kumpulan penyu dulu. 5 bintang. 5 bintang yang ini. Soalan yang awak pilih adalah obo-obo merupakan haiwan hermafrodit. Betul atau salah? Macam mana ni? Hermafrodit ni apa? Aku tak faham. Kita cakap ya je lah. Betul? Betul. Ya, sure. Betul? Ya. Jawapan kumpulan penyu adalah salah. Polar bear. Awak nak pilih yang mana satu? 5 yang bawah. 5 yang bawah. Yang ini, soalannya, kenyataan yang mana satu adalah benar? A. Obo-obo pernah pergi ke luar angkasa. B. Obo-obo telah wujud di dunia selama 1 bilion tahun. Obo-obo dia hidup pada zaman dinosaur, jadi saya tak tahulah zaman berapa. Tapi yang pasti juta lah. B.
Anda yakin? Yakin? B adalah jawapan yang salah. Minta maaf awak gagal. Kumpulan seterusnya. Awak nak pilih yang mana satu? Dia cakap to be safe kita orang pilih 3 dulu. Sebab kalau betul dapat 3 bintang. Kalau salah dapat 3 sampah je instead of 5. Obo-obo adalah sejenis ikan. Betul atau salah? Salah. Salah. Awak yakin? Tak tahu. Jadi jawapan awak berdua salah dan jawapan salah tu, yang itulah yang betul. Dia dah takut dah. Dia kata betul ke salah ke betul ke kan? Adam dan juga Lara, awak nak pilih yang mana satu? Aktiviti pertama tak dapat bintang. So kita nak cuba bintang yang paling tinggi. 5. 5 bintang. 5 bintang. Okey. Obo-obo perlu tinggal di dalam tangki akuarium yang berbentuk bulat untuk mengelakkan kematian. Kenapa? Dia ikut arus untuk makan, nak pergi mana-mana, untuk pusing. So, bila dia berpusing, dia senang untuk makan ataupun berenang ke tempat lain. Salah. Okey, jawapan yang betul kerana obo-obo akan bergerak mengikuti aliran arus air, maka perlu ada ombak yang besar dan juga membulat. Kalau tidak, mereka akan tenggelam atau tersangkut pada penjuru tangki. Kita mula balik dengan kumpulan penyu. Untuk 3. Nombor 3. Okey, 3 bintang. Organ yang manakah yang dimiliki oleh obo-obo bulan? A. Otak. B. Jantung. C. Telinga. D. Kesemuanya adalah salah. Yang mana satu jawapan awak semua? D. Awak yakin D? Awak tak nak fikir? Awak tak nak baca lagi sekali? Ya, D. Ya, D. Tahniah kumpulan penyu sebab awak beri jawapan yang betul. Yang seterusnya, polar bear. Tengah. Yang tengah. Dengar soalan baik-baik. Semua jenis obo-obo tiada mata dan tidak ada keupayaan untuk melihat. Betul ataupun salah? Betul. Sebab obo-obo dia tak perlu nampak sekeliling dia. Dia cuma ikut current air. Salah. Jawapan yang betul adalah salah sebab kebanyakan jenis obo-obo tiada organ mata seperti kebanyakan haiwan dan manusia. Tapi mereka ada keupayaan untuk melihat cahaya. Ada sejenis obo-obo yang dinamakan box jellyfish mempunyai 24 mata dan merupakan salah satu jenis haiwan yang dapat melihat 360 darjah. Okey, sekarang ni awak dah pilih soalan yang ini betul, yang terakhir, yang mempunyai 1 bintang. Jadi dengar betul-betul, kenyataan yang mana satu adalah benar? A. Obo-obo menggunakan bukaan yang berlainan untuk memasukkan makanan dan mengeluarkan najis. B. Obo-obo menggunakan bukaan yang sama digunakan untuk memasukkan makanan dan mengeluarkan najis. Jadi A ataupun B? Kita orang jawab A. Tapi malangnya kita orang tak jaya dapat soalan tu dengan betul. Bila kapten cakap kita salah, kita orang learn from our mistake dan kita orang dapat belajar benda baru. Adam dan juga Lara, obo-obo bulan sangat pandai berenang. Betul atau salah? Salah. Dalam otak saya pun saya memang nak yang atas 1 tu. So, dapat juga finally. Jawapannya betul! Tiga jenis hidupan laut akan diberikan kepada setiap kumpulan iaitu ikan, sotong dan udang. Setiap kumpulan diberi masa selama 10 minit untuk menjalankan pembedahan kepada tiga jenis hidupan laut ini berdasarkan label-label organ yang disediakan. Setiap jawapan yang betul akan mendapat 1 markah. Okey, hari ini kita akan membedah 3 jenis haiwan, sotong, ikan dan juga udang. Nasib baik sebelum ikut generasi Z ni, mak saya suruh siang ikan, sotong dengan udang. Kata, entah-entah nak masuk ke apa, pergi siang. Pergi belajar siang. Aku tolak. Guna yang ni. Kita tak mau. Benda-benda haiwan tu itu adalah kali pertama Haras pernah buat. Pergi.
Saya tak rasa geli pun dengan darah apa semua. Saya tak ada fobia ke apa. Saya okey je. Tapi masa Akak Syah tunjuk potong ni macam mana, potong ni macam mana kan. Tapi sampai-sampai kat meja kan kita orang blankers macam ni nak buat apa, ni nak buat apa. Cuma insect dia tu, kita orang Aisyah rasa terlalu ganas. Dah pecah dia punya insect tu. Waktu dah siasat tu saya belajar untuk melihat organ-organ haiwan itu tanpa memecahkannya atau menghancurkannya. Dia kena buat proper lah. Sabar lagi ya. Dia potong kepala kan. Lepas tu potong kepala untuk senang kita nak tarik. Masa tu ikan saya dah lupa step. So kita orang cuba yang kita orang still ingat. So bila Adam ingat cara-cara nak bedah udang, so saya suruh dia buat dan saya buat sotong. Okey, Cik Syah. Untuk insect, mereka tak berjaya mengasingkan kantung dakwat tersebut. Diorang dapat fin, gill, stomach, intestine. Diorang dapat all the organ betul. Untuk kumpulan ni, untuk sotong, tentacles dan beak mereka berjaya mengeluarkan, tetapi kantung pecah. Okey. Secara keseluruhan, pas sebab mereka Pas. dapat organ dia. Okey, satu pas. Pas juga sebab diorang dapat each organ, cuma bahagian dia punya guts ni lah sedikit terputus. Bahagian insang di bahagian sini okey. Diorang dapat bahagian guts juga. Dan kaki, kita boleh cakap pas. Mana semua? Mai masuk, mai masuk. Okey, sekarang ni Kapten ada satu benda, ada satu video nak tunjuk dekat anda semua sebelum tidur ni kan. Jadi video ni dia sebenarnya pasal seekor penyu. Penyu yang dalam hidung dia ada straw. Okey, jadi boleh tak? Nak tak kita tengok sama-sama? Okey, jom. Ada nampak berdarah semua kat tu. Ada rasa kesian dekat penyu tu. Macam kesiannya, kenapa kita jahat dengan bang? Sampah merata-rata kat laut lah apa semua kan. So, kita sebagai manusia, kita kenalah jaga lautan kita. Bila saya nampak semua tu, barulah saya sedar betapa banyaknya plastik kita guna. Okey, dah nampak macam ngantuk je semua. Jangan tidur lagi sebab kita ada lagi satu tugasan. Awak semua kena buat macam satu poster. Poster memberi kesedaran kepada orang luar sana untuk menjaga dan juga lindungi hidupan laut. Ikut kreativiti masing-masing. So, masa tu kita orang brainstorm everything. Sebab kata-kata ikut kreativiti. So, kenalah ikut kreativiti kita semua. Saya nak tunjuk awareness kepada diorang macam kalaulah penyu tu dia boleh bercakap. Dia macam marah di semua orang yang baling plastik kat rumah dia. No plastic please. Saya nak cakap tu kan. So bila saya kali je saya siap je buat saya kali tu. Tengok Zara pun buat no plastic please. Idea saya waktu tu nak buat turtle yang tersekat yang plastik dia kan. Tersangkut dekat leher dia. Okey, kita mulakan dengan Aish dulu. I am a turtle. #save the turtles. Throw plastic bag. Help me. Dennis. Jangan buang sampah rata-rata. Save the turtle, #Ocean Lives Matter, July 2020. No plastic please. #Ocean Life Matter, Sarah 2020. Ni basically penyu ni yang cakap no plastic please. Sayangi hidupan laut. Amaran, tidak dibenarkan menggunakan plastik bag demi keselamatan hidupan laut. Yeah, beri tepukan untuk diri sendiri. Okey, sekarang ni awak semua dah selesai melukis poster masing-masing dengan kreativiti masing-masing. Sekarang ni dah boleh tidur.
Selamat malam semua. Pengalaman first day dengan Shark ni memang seronok. Mana malam dapat tengok tank besar dengan ikan-ikan lalu, penyu-penyu lalu. Wah, bila nak tidur tu pula terlambat sebab terpukau dengan keindahan. Wow, terpandang akuarium tu jadi tak tidurlah. Tertidur lambat pukul 4. Selamat pagi Wira-Wira Z. Cabaran untuk anda semua pada hari ini agak mencabar sedikit sebab setiap kumpulan akan diberikan satu papan soalan dan di papan soalan tu ada soalan-soalan yang perlu anda jawab dan anda kena cari jawapan anda di sekeliling Aquaria KLCC ini. Dan sepanjang perjalanan awak nak mencari jawapan tu, awak akan bertemu dengan pelbagai halangan dan juga rintangan. Dan yang paling menarik, anda akan bertemu dengan 2 maskot Scott. Anda semua diberi masa 45 minit dan kumpulan pertama sampai sini akan mendapat 20 bintang. Dan kumpulan kedua akan dapat 15, 10 dan kumpulan yang terakhir dapat 5 bintang. Jadi dah bersedia ke belum? Dah! Apa tagline kita? Kami Wira Z, kami yang terbaik! Nak pergi mana sekarang ni? Tak. So, tempat dia kat mana? Lupa. Oh, dekat. Kebanyakannya kami dua macam tak memberi kerjasama. Sebab ada seseorang tempat itu, seorang tempat ni. Soalan dia, kami adalah ikan paling perlahan di lautan. Kami bergerak sekitar 5 kaki per jam. Apabila kami mencapai usia dewasa, kami makan sebanyak 30 hingga 50 kali sehari. Ada tak dalam note semalam? Tak ada sebab... Tak. Ada. Yang Finding Dory tu kau tahu? False clownfish. Sorry? False clownfish. Salah. Nak aku rasa dekat sini kot sebab Ada forest lah. Itu pasal sungai-sungai kan. Jom pergi. Ada kaimau. Boleh membesar sungai 4 meter. Ya betul. Salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Okey betul. First soalan dapat. Lepas tu soalan yang kedua tu. Soalan yang kedua tu kita orang mengalami masalah sikit. Iaitu dia punya puzzle tu tersorot dekat belakang papan tu yang berhabuk. Yang aku rasa bukan dekat sini yang aku rasa dia mesti kat tempat lain ni. Tak, tapi dekat deep forest. Tu je tempat dia. Kami tinggal di tebing sungai, kami comel. Kami membuka mata untuk pertama kalinya pada hari ke-40 selepas kelahiran kami. Otter. Wih! Otter! Ketam! Hai! Okey. Kita tangkap gambar. Picture. Okay. Luar tu picture. Akak kan senang ambil gambar? Kalau ambil gambar. Kerana penggalian tanah di dasar laut dan bunyi bising dari kapal-kapal besar, kini hidupan di dasar laut terancam kerana bunyi bising ini. Oleh kerana pembakaran hutan secara terbuka, asap-asap kenderaan yang banyak, kini iklim dunia menjadi semakin panas. Sekumpulan nelayan telah melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran dengan menggunakan pukat tunda, penyu Allah kepada cahaya. Dalam keadaan mata anda di sebelah lampu, anda perlu menyelesaikan baki soalan secepat mungkin. Sebabkan awak kumpulan ikan paus, so awak kena pakai headphone untuk... Kita akan pakaikan lampu untuk silaukan mata korang. Okeylah, Alright? please lah. Ini tugasan. Kesian ikan tu, dia terikat. Oh my god. Pakai kot tu pula. Kena pakai. Teman awak awak polar bear, awak kena rasa macam mana polar bear rasa bila dia dalam keadaan panas. Okey. Oh, panas eh. Oh, mana nak kita pakai je tu. Sekejap Adam, lari Adam. 1, 2, 3.
tahun. Cek 20 tahun. Ada tak nombor 20 tahun? Bising lah saya pun ni. Bila saya pakai headphone tu, saya tak boleh dengar suara sendiri. So, saya menjerit. Apa yang nama yang ulat-ulat tu? Aduh, ikan bilis. Ha? Tak tahu kejap. Betul. Jom kita jawab ni dulu. Ini. Spotted garden eel. Spotted garden eel. Betul. Yes. Honeycomb stingray. Okey, kat sini. Honeycomb stingray nombor sini. Okey. Mana kat ni? Weh. Honeycomb sendiri. Tulis. Aku tak ada tulis. Tulis. Duduk. Susahnya nak ni. Apa? Dia yang... Ya, betul. Apa hal kita asyik jawab betul lah. Cepat. Ni. Pak. Jumpa satu pergi cari balik mana jatuh. Mana jatuh? Tak, cari je. Jom. Bak. Tak mungkin lah jatuh pada sini. Buka atas. Ya ke? Saya tak tahu. Trace back mana yang kita dah pergi. Sarah, kalau macam tu, bila Sarah belajar sesuatu, Sarah tak hafal tapi Sarah faham. Sebab bila kata je, saya baca je macam perenggan tu, saya macam ada flashback dia tengok, oh ni binatang-binatang ni. Serta ni benda ni. Jadi, senang. Jawapan dia, brown banded bamboo shark. Betul. Okey. Cari tu. Puzzle. Weh. Serius lah. Dapat betul semua weh. Baguslah kau. Sekarang kita kena jumpa maskot balik. Oh, ni! Jom. Cepat lari. Ni dah. Okey. Jom. Ni yang terjatuh tadi. So, sekarang kita orang dah complete. Sekarang kita orang nak pergi dekat Captain. Okey. Jom. Hello, maskot. Maskot, come back. Woo! Siapa tu? Wow, bukan main dia. Yeah! Kumpulan polar bear. Okey, jadi tak apa. Kita tunggu kumpulan yang terakhir. Ni boleh tak boleh tulis lah. The third last tak sempat nak tulis. Masa nak tulis tu waktu habis. Weh, aku rasa aku tersingkir lah. Dia berfikiran negatif. Okey, jom kita tepuk sikit. Ya. Okey, kumpulan ikan pari. Jadi bermakna kumpulan ikan pari, awak berdua pun gagal juga. Okey, jadi tahniah lagi sekali buat kumpulan ikan paus kerana menjadi kumpulan yang pertama sampai dekat sini. Dan jadi sekarang ni Kapten nak berikan bintang untuk kumpulan yang pertama. Tiba di sini anda mendapat 20 bintang. Ya, tahniah dan kumpulan yang kedua sampai anda mendapat 15 bintang. Dan buat kumpulan polar bear dan juga ikan pari, Kapten minta maaf disebabkan masa pun dah tamat dan awak tak jawab dengan lengkap. Jadi kumpulan polar bear dan juga ikan pari tidak mendapat apa-apa bintang. Sekarang ni Kapten tengok ada muka yang seronok, ada muka yang sedih, yang monyok apa semua. Tapi sekarang ni nak tahu tak, kita sebenarnya ada lagi satu aktiviti. Dan aktivitinya ialah membersihkan telur bamboo shark ataupun dalam bahasa Melayunya ikan hiu pasir. Siapa nak buat? Saya! Okey, tanpa membuang masa, jom kita membersihkan telur ikan hiu pasir. Hai Wira-Wira Z, hari ini kita akan buat pembersihan untuk telur hiu pasir. Dan selepas itu kita akan melihat di bawah cahaya tumbesaran ataupun stage untuk telur hiu pasir ini. Aku
Aku rasa aku ni dah lama kot. Ada betul pelik. Macam mana dia hidup macam mana dia keluar? Kak Syah cakap ada 2 tools. Kalau yakin guna tool yang pisau tu, kalau tak yakin guna yang second yang tumpul tu. So lebih selamat saya pilih yang tumpul punya. Weh, tak ada apa-apa pun yang keluar. Aku macam nampak dia punya hitam-hitam lah. Jangan keluar daripada tu lah. Semakin dia membesar, dia punya telur kuning ataupun yolk dia akan makin mengecil. Sebab dia makan. Dia makan ataupun dia jadi nutrisi. Dia bersambung kalau adik tengok belah sini. Macam baru dua je. Episod ini merupakan episod yang pertama kita adakan penyingkiran. Kalau kau takut, kau slow masuk. Beri. Secara keseluruhan, apa sebab mereka dapat organ dia? Aku rasa dia mesti kat tempat lain je. Tak, tapi dekat Deep Forest. Tu je tempat dia. Adam, lari Adam. 1, 2, 3. Wira Z, Kapten nak dengar dulu. Berikan tepukan yang paling kuat untuk diri sendiri. Kapten nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana berjaya juga orang kata menyelesaikan cabaran selama 2 hari 1 malam di Aquaria KLCC ini. Di tangan Kapten sekarang ini mempunyai 4 lencana Z. Masa tu tengah risau berdebar hati, deguk. Sebab lara sikit. Rasa macam takut. Masa tu nervous. Setelah 5 episod berlalu, episod ini merupakan episod yang pertama kita adakan penyingkiran. Sedihlah kenapa kat rancangan ni kena ada orang tersingkir. Sarah macam episod ni mesti ada penyingkiran punya sebab Kapten nak panggil Zara, Sarah dan juga Adam 1 langkah ke hadapan. Takkan dia nak simpan 4 orang kot dekat final. Dia tak nak separuh jalan. Dia nak teruskan sampai ke peringkat akhir. Kenapa ni? Saya buat salah ke? Ke macam Kapten nampak saya main tipu kan? Saya rasa saya bergantung kepada Tuhan saja untuk menentukan saya selamat atau tidak. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni Zara dan juga Sarah, sila ke tempat asal awak kerana awak berdua berjaya untuk ke episod yang seterusnya. Ya, satu langkah ke belakang balik. lega. Boleh pergi ke episod seterusnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nasib baik tak jadi apa-apa kat saya kan. Haras, sila ke depan. Dan Kapten nak minta nama yang tak disebut untuk keluar 1 langkah ke depan, iaitu Jure dan juga Aish. Aish, apa yang awak rasa sebenarnya? Kenapa awak menangis? Aish takut Aish tersingkir. Okey, dan sekarang ni di barisan hadapan ada Adam, Aish, Haras dan juga Jure. Adam, sila ke tempat asal awak balik kerana awak berjaya ke episod yang seterusnya. Adam bersyukur sangat sebab dapat terpilih ke pusingan seterusnya. Jadi sekarang ni kita ada Aish, Haras dan juga Jure. Jangan singkir. Secara jujurnya, bila dah sampai je set, jumpa dengan Wira Z kita ni, dan skrip yang patut saya gunakan pun memang dah terang lagi bersuluh, kan? Sebab kita kata kita nak tengok siapa yang berjaya mengumpul lencana Z yang paling banyak, kan? Siapa yang paling sikit tu, mestilah dia yang kata keluar. Kapten nak ucapkan selamat tinggal buat Jure kerana awak tidak berjaya untuk ke episod yang seterusnya. Saya tak tahu lah, tak sure lah, tapi saya boleh agak. Okey. Alamak.
Dan kita tak tahu sama ada Ais ataupun Haras yang akan meninggalkan program Generasi Z dan juga meninggalkan Wira-Wira Z yang lain. Minta maaf kepada Haras kerana Kapten nak awak ucapkan selamat tinggal kepada Ais kerana Ais akan meninggalkan kita semua bersama-sama juri dalam Generasi Z. Redha je sebab Allah dah plankan untuk kita semua. Waktu tu rasa macam sedih lah, kecewa sebab kita orang macam banyak episod yang sama, so macam sedih lah nak tinggalkan diorang kan. Jadi tahniah Haras, awak berjaya ke episod yang seterusnya. Berita singkir tu agak sedih lah sebab dia akan tinggalkan tu orang ni. Saya pun harap dapat jumpa dia lagi. Okey, jadi kalau sekarang ni pun kita dah tengok dua orang peserta Wira Z dah pun meninggalkan kita, iaitu Jure dan juga Ais. Dan Wira-Wira Z kita akan meninggalkan kawan-kawan, boleh katakan kesayangan mereka juga. Dan kalau nak tahu apa lagi yang menarik, apakah cabaran yang bakal mereka temui, kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Teruskan langkah, biarpun dalam kepayahan, semangat dan kesungguhan, jangan mudah padam, tanamkan keberanian dalam mencapai kejayaan. Kami Wira Z, kami terbaik, kami cabang perasaan takut, tempur rintangan, bersatu dalam pasukan, barang hasil realisasikan impian, kalau bukanlah titik penamat, kekal usaha tanpa sesalan. Yeay! Dah jadi kenyataan. Scots mengembara ke segenap pelusuk lautan demi mencari yang terbaik di dalamnya. Scots DHA Gummies. Gummies lazat berperisa buah mengandungi DHA. DHA menyokong perkembangan otak. Scots DHA Gummies. Sekarang didapati dalam perisa blackcurrant.